Persilakan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. Yang dihormati pengurus majlis, Yang Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar di Johor Darul Ta'zim, Yang Berhormat Datuk Haji Samsul Bari bin Jamali, Pengurusi Jawatankuasa Pertanian, Industri, Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor, Yang Berhormat Tuan Haji Ayub bin Jamil, Pengurusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun, Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Merangkap Ahli Parlimen Batu Pahat. Lepas ni banyak peluang dalam Parlimen, insya-Allah. Yang berbahagia Tuan Engineer Cik Muhammad Dahan bin Cik Yusof, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor, Tuan Haji Zulkifli bin Haji Abbas, Pegawai Daerah Batu Pahat, Yang Berhormat Datuk Zulkarnain bin Haji Kamisan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Seri Medan, Encik Abdul Halim bin Hamzah, Pengarah Pembangunan Negeri Johor, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Ketua-Ketua Jabatan Daerah, Jurutera-Jurutera JPS, khusus bagi daerah Batu Pahat dan Pontian, Wakil-wakil Persatuan Kontraktor Daerah Batu Pahat, Pontian dan semua yang dapat hadir bersama, sama ada mengikuti secara langsung melalui siaran langsung yang kita lakukan pada pagi ini, dan tuan-tuan yang dapat hadir bersama dalam majlis. Masih lagi kita berada dalam situasi mematuhi piawaian COVID-19 yang masih lagi belum selesai. Tahiyatan wa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, Kementerian Alam Sekitar dan Air mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor, khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Besar yang telah banyak membantu dalam memastikan peruntukan dan projek yang dirancang di peringkat kementerian dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin di peringkat negeri Johor. Bagi projek atau program Majlis Cabutan Undi bagi kerja di bawah kementerian pada tahun 2020, majlis inilah majlis yang kali kedua kita anjurkan. Kali pertama kita lakukan di Kota Baru, Kelantan pada 27 September, dan pada kali ini kita berkesempatan bertemu di JPS Batu Pahat bagi undian bagi daerah Batu Pahat dan Pontian. Untuk makluman tuan-tuan semua, bila negara berdepan dengan pandemik COVID-19, sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar, isu yang berlaku ialah sektor ekonomi kita hampir terhenti, yang menyebabkan impak ekonomi berlaku secara langsung, khususnya di kalangan golongan bawahan. Kerajaan Perikatan Nasional telah pun meluluskan satu peruntukan yang paling besar dalam sejarah bagi membantu rakyat pada waktu itu. Arahan Perdana Menteri supaya semua kementerian berusaha mencari jalan bagaimana untuk kita aktifkan sektor ekonomi supaya dibuat satu pakej rangsangan khususnya bagi mempercepatkan pergerakan sistem ekonomi dalam negara kita. Di pihak kementerian, saya telah memanggil satu mesyuarat untuk kita melihat semua agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air, apa yang boleh kita buat segera untuk membantu rakyat.
khususnya kepada kontraktor kita yang terhenti kerana tidak ada projek-projek dalam tempoh tersebut. Alhamdulillah, Jabatan Pengairan dan Saliran telah pun mengemukakan beberapa idea yang sangat baik, sebagaimana juga beberapa agensi lain. Untuk itu, pihak KASA kita telah menyalurkan peruntukan sebanyak 66 juta pada September tahun ini untuk program pemeliharaan sungai bagi mengurangkan risiko banjir yang melibatkan lebih daripada 800 projek seluruh negara. Jumlah 66 juta yang kita bagi secara direct ini ialah suatu usaha kementerian untuk kita menggerakkan ekonomi dan membantu rakyat, khususnya kepada G1, kontraktor kelas G1 yang dapat dilakukan kerja dengan segera, dapat disiapkan dalam masa terdekat dan dapat memulihkan ekonomi khusus di kalangan masyarakat bawahan, di kalangan masyarakat teramai. Negeri Johor diruskan peruntukan sebanyak 8.3 juta, iaitu yang ketiga terbesar selepas daripada Sabah, negeri yang berdepan dengan masalah banjir yang kritikal. Kita beri keutamaan. Sejumlah 8.3 juta diperuntukkan untuk Johor ini disalurkan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran, dan pelaksanaan projek adalah siap pada tahun ini juga. Dan saya yakin projek yang kita bagi ini adalah projek yang boleh disiapkan dalam masa terdekat. Negeri Johor bagi memastikan peruntukan dapat dibelanja, arahan yang dikeluarkan kepada JPS ialah supaya dilaksanakan dengan segera sama ada secara sebut harga ataupun lantikan terus. Cara pemilihan kontraktor secara undi yang dijalankan pada hari ini ialah sebahagian di antara pakej yang kita laksanakan di peringkat kementerian, khusus di peringkat Jabatan Pengairan dan Saliran. Sebanyak 357 kontraktor telah pun mendaftar untuk jabatan undi bagi daerah Batu Pahat, dan seramai 130 kontraktor layak untuk dipilih atau dicabut undi. Manakala 116 kontraktor berdaftar untuk daerah Pontian dan sebanyak 43 layak mendapat kerja pada hari ini, insya-Allah. Jumlah undi kerja bagi daerah Batu Pahat sebanyak 60 projek, manakala 11 projek di Pontian, dan jumlah keseluruhan ialah sebanyak 71 projek dengan nilai 1.42 juta. Majlis yang dilaksanakan pada ini adalah sebagai salah satu langkah kementerian dan kerajaan untuk mengaktifkan kegiatan sektor ekonomi agar dapat membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik. Perkara ini juga sebagai tanda hubungan rapat di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Johor. Dan insya-Allah sebagaimana yang hasrat Yang Amat Menteri Besar, supaya selepas ini akan ada lagi, dan kalau kita lihat komitmen di peringkat kementerian yang Allah Ta'ala pun sebut, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur akan ditambah lagi. Kita tengoklah sejauh mana kesyukuran tu, insya-Allah sebanyak kita akan tambah, insya-Allah pada tahun-tahun akan datang. Dan saya yakin kementerian akan menyegerakan perkara-perkara ini pada masa-masa akan datang dengan peruntukan yang lebih besar. Oleh kerana tahun ini kita berdepan dengan COVID dan kita banyak projek-projek yang terpaksa tertangguh, maka kerana itu kita menilai kembali semua projek-projek yang boleh disegerakan. Selain pada peruntukan tambahan yang ditekan di atas, KASA pada tahun 2020 ini juga telah meneruskan peruntukan berjumlah 53 juta kepada JPS Johor yang melibatkan pelbagai projek. Peruntukan yang sepatutnya lebih besar terpaksa kita selaraskan kembali, sebagaimana yang perbincangan di peringkat JPS negeri, oleh kerana terhalang dengan terjas akibat COVID-19. Selain daripada pelaksanaan projek yang bermula dengan berbagai program sedang dalam peringkat perancangan dan kajian sebelum projek tersebut dilaksanakan secara fizikal. Dua kajian yang baru siap ialah Integrated River Basin Management (IRBM) Sungai Skudai dan IRBM Sungai Tebrau. Manakala 7 lagi sedang dijalankan yang dijadualkan siap pada tahun 2021. Dia melibatkan IRBM Sungai Johor, Sungai Mersing, Sungai Sedili Besar, Sungai Pulai, Sungai Pontian Besar, Sungai Kesang,
dan Sungai Batu Pahat. Ini merupakan kelulusan peruntukan kajian yang banyak kepada suatu negeri. Untuk makluman, sejumlah 8.7 juta diperuntukkan kepada projek tersebut. Hasrat kita ialah kajian-kajian ini akan dapat membantu mengatasi masalah banjir yang berlaku di kawasan-kawasan yang disebutkan tersebut, di samping dia mampu membekalkan sumber air kepada penduduk. Kelulusan kajian yang berkaitan dengan IRBM ini selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk meningkatkan keupayaan negeri bagi menambah bekalan air dan menangani masalah pencemaran alam sekitar, masalah banjir dan sebagainya dalam sebuah lembangan sungai tersebut. Bagi mengatasi masalah air pasang besar dan hakisan pantai, Kerajaan Persekutuan juga telah meneruskan projek menaik taraf benteng pantai daerah Pontian, iaitu dari Tanjung Bin ke Tampuk dan Batu Pahat, daripada Tampuk ke Peserai. Selain itu, Kerajaan Persekutuan juga meneruskan kajian pelan pengurusan pantai bersepadu. Untuk pertama, buat permulaan, juruukur garis pantai bagi pantai timur negeri Johor bermula daripada Endau ke Pengerang telah pun dilaksanakan. Maklumat daripada juruukur ini akan dapat diguna bagi mengetahui tahap hakisan pantai timur Johor agar tindakan susulan dapat diambil dengan sebaiknya. Bagi meningkatkan keupayaan bekalan air khasnya kawasan Batu Pahat, Kerajaan Persekutuan telah pun meluluskan projek naik taraf empangan Bekok. Kapasiti bekalan air empangan akan bertambah daripada 170 MLD sehari pada waktu ini kepada 260 juta liter sehari. Apabila siap, yang dijangka akan siap pada bulan November 2021. Peningkatan kapasiti ini, kalau kita lihat, lebih daripada separuh yang ada pada waktu ini. InsyaAllah dia mampu mengatasi masalah bekalan air sebagaimana diunjurkan oleh pihak Jabatan Bekalan Air. Allah diharapkan agar kerjasama baik di peringkat kerajaan pusat dan kerajaan negeri dapat kita teruskan, dan kepada kontraktor yang insya-Allah ia akan dapat projek dengan cabutan undi pada hari ini, harapan saya ialah laksanakan dengan sebaik mungkin, buat dengan waktu yang telah ditetapkan, dan kita di pihak kementerian ada dua perkara yang kita beri perhatian serius. Ialah yang pertama, supaya tidak ada lagi kontraktor yang mendapat projek kemudian disub kepada yang lain, sebab jumlahnya sangat kecil, dan implikasi kalau kita sub kepada kontraktor lain, dia akan menyebabkan projek tu nanti akan ada masalah. Jadi oleh kerana itu, saya yakin tuan-tuan yang berdaftar punya kemampuan untuk melaksanakan projek dan punya kekuatan iltizam untuk selesaikan projek tersebut dalam waktu yang ada. Gunalah kesempatan ini, pihak kementerian, apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Komitmen saya kepada Yang Amat Menteri Besar di peringkat kerajaan pusat, kita akan bantu semaksimal mungkin negeri Johor dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Saya juga nak mengucap terima kasih pada Yang Berhormat Sunong yang antara yang awal datang jumpa saya di pejabat di kementerian, dan beliau telah membawa masalah-masalah yang dihadapi di kawasan beliau. Sebab tu saya lihat bahawa isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Dr. sekalian ni, pihak kementerian mengambil perhatian serius dan kita masukkan terus dalam projek-projek yang perlu diselesaikan. Yang kedua ialah isu pencemaran sungai. Saya nak maklum bahawa semalam kita pihak kementerian telah pun bertindak tegas, di mana kita telah menggantung operasi sebuah kilang proses sawit. Puncanya ialah pencemaran, di mana ban yang sepatutnya menakung sisa daripada kilang tersebut pecah dan tidak disediakan dengan baik, menyebabkan sungai tercemar. Dan Jabatan Alam Sekitar terus ke tempat lokasi dan terus kita ambil tindakan. Saya banyak kali sebut kepada media dan rakan-rakan semua bahawa pihak kementerian kita tidak boleh kompromi dengan pencemaran alam sekitar, apatah lagi pencemaran sungai. Oleh kerana itu, sebarang elemen pencemaran yang berlaku, khususnya kepada sungai yang menjadi intake kepada air minum kita, dia perlu diberi perhatian serius. Untuk itu, kementerian telah pun merangka 10,000 kilometer kita punya denai sungai
yang kita panggil Dinas Sungai, sepanjang 10,000 km seluruh negara, untuk kita perindahkan sepanjang sungai yang menjadi intik air kepada minuman orang ramai. Kita harap dengan pembinaan jangka atau tempat trek ni menyebabkan orang ramai akan mengguna setiap waktu dan pencemaran dapat kita elakkan. Kita perlu melihat perkara ini dalam suasana yang kita berdepan dengan pembangunan yang pesat, tetapi penjaga alam kita perlu kita urus dengan penuh baik, dengan penuh cermat. Kementerian dalam rangka tindakan undang-undang yang lebih tegas. Untuk makluman, hari ini kita ada akta yang boleh denda sampai maksimal sebanyak 500,000 dan pindaan akan dibuat insya-Allah untuk denda sebanyak 10 juta kepada mana-mana kilang yang membuat pencemaran. Dan kan itu semalam 2 hari lepas kita turun di Melaka dan Negeri Sembilan, di kawasan Tanjung Tuan di Melaka, pencemaran daripada minyak, tumpahan minyak yang mencemarkan hampir 2 km pantai Peranginan. Dan ini di antara insiden-insiden yang sangat mendukacitakan. Oleh kerana itu, kita nak libatkan penglibatan semua pihak, kerajaan negeri, NGO, agensi-agensi masyarakat setempat, supaya dia menjadi mata telinga kepada kerajaan yang juga kepada NGO khusus di kalangan anak muda. Kita nak supaya mereka ni menjadi ejen kepada sungai-sungai yang ada. Kita harapkan mereka ni aktif memelihara sungai tersebut, kebersihannya, dan kita yakin kalau ia dapat dipelihara dengan baik, dia menjadi tumbuh tarikan kepada pelancong. Dan insya-Allah dengan harapan tersebut, mudah-mudahan majlis yang kita adakan pada hari ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah kepada yang akan berjaya, dan kepada yang tidak berjaya, sebagaimana disebut oleh Yang Maha Besar, bahawa projek kita masih lagi banyak dan masih lagi ada, dan insya-Allah rezeki akan menyusul setiap kita. Allah Ta'ala tidak akan cipta makhluknya, melainkan Tuhan dah tentu rezeki untuknya. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk terus berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Dengan ini dijemput Yang Berusur Tuan Sri Encik Muhammad Dahab Yusof, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor, bersama Yang Berusur Encik Saiful Nizam bin Ibrahim, Jurutera Daerah GPS Batu Pahat, naik ke atas pentas bagi mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri untuk cabutan undi kerja-kerja di bawah peruntukan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Silakan. Kerja undi ini melibatkan kerja di dua daerah, iaitu daerah Batu Pahat dan Pontian. Untuk makluman, notis kerja undi telah dibuat pada 11 Oktober di laman Facebook rasmi Johor dan pendaftaran telah dibuat secara atas talian. Setelah disemak, senarai kontraktor yang layak menyertai kerja undi ini beserta angka giliran telah dipaparkan di laman Facebook rasmi JPS Johor pada 14 Oktober. Cabutan undi pada hari ini akan dimulakan dengan kerja di daerah Batu Pahat dan diikuti kerja di daerah Pontian. Sebanyak 357 kontraktor telah mendaftar bagi daerah Batu Pahat, di mana setelah disemak semula, hanya 155 kontraktor sahaja yang layak menyertai undi pada hari ini, manakala 202 kontraktor telah gagal kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sejumlah 60 kerja akan diundi bagi daerah Batu Pahat, di mana skop kerja melibatkan penggalian sistem saliran dan penyelenggaraan kolam takungan. Dijemput urusia untuk menunjukkan bola-bola pimpong untuk semakan. Terdapat 155 bola yang mewakili 155 kontraktor yang layak menyertai undi bagi daerah Batu Pahat.
Setiap papan yang ditunjukkan bermula dari 1 hingga 30, papan kedua dari nombor 31 hingga 60. Papan ketiga dari nombor 61 hingga 90. Papan keempat dari nombor 91 hingga 120. Papan kelima dari 121 hingga 150. Papan ke-6 dari 151 hingga 155. Dijemput Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Alam Sekitar dan Air membuat 15 cabutan undi. Dipersilakan. Kerja yang pertama, kerja pembersihan anak sungai simpang kiri di Kampung Parit Sulong Kanan Darat, Mukim Seri Medan, daerah Batupat, Johor. Nombornya nombor 10. Kontraktor yang berjaya, Ariwani Supplier and Services. Seterusnya, kerja pembersihan Parit Sulong Kanan, Mukim Seri Medan, daerah Batu Pahat, Johor. Nombor yang berjaya 137. Kontraktor yang berjaya, FZF Trading. Seterusnya, kerja ketiga, kerja pembersihan anak sungai Parit Lapis nombor 5 dan Parit Ju Sungai Simpang Kiri, Mukim Seri Medan. Nombor yang berjaya 15. Kontraktornya Balai Intan Enterprise. Seterusnya, kerja keempat, kerja pembersihan anak sungai Parit Madun dan Parit Amin Sungai Simpang Kiri, Mukim Seri Medan. Nombor yang berjaya 103. Kontraktornya yang berjaya Seri Kurnia Trading. Kerja yang keenam, kerja pembersihan. Kerja kelima, kerja pembersihan anak sungai Parit Kasni dan Parit Saron Sungai Simpang Kiri, Mukim Seri Medan. Nombor yang berjaya 129. Kontraktor yang berjaya Zuraha S Enterprise. Seterusnya, kerja ke-6, kerja pembersihan anak sungai di Kampung Parit Haji Sidek, Mukim Seri Medan. Nombor yang berjaya 72. Kontraktornya yang berjaya adalah Pembinaan Siti dan Wan Halimi. Seterusnya, kerja ke-7, kerja pembersihan Parit Haji Sidek Darat, Mukim Seri Medan. Nombornya 79. Kontraktor yang berjaya Perniagaan Amri Amira. Seterusnya, projek ke-8, kerja pembersihan anak sungai Parit Yakni dan Parit Ramunia Sungai Simpang Kiri, Mukim Seri Medan. Nombornya 88. Kontraktor yang berjaya Perniagaan ZH. Seterusnya, projek ke-9, kerja pembersihan anak sungai Parit Jumiran, Mukim Seri Medan. Nombornya 102. Kontraktor yang berjaya Seindah Pelangi. Projek ke-10, kerja pembersihan anak sungai Parit Keliling Kampung Bintang, Mukim Peserai. Nombor yang berjaya nombor 11, Aura Elmira Construction. Projek ke-11, kerja pembersihan anak sungai Parit Keliling di Kampung Perdana Kuning, Mukim Peserai. Nombornya 43. Kontraktornya adalah Kembar Mekar Bena. Projek ke-12, kerja pembersihan anak sungai Parit Keliling Parit Asam Kumbang, Mukim Peserai. Nombor 40. Kontraktor yang berjaya adalah Jati Bena.
Projek ke-13, kerja pembersihan anak sungai parit keliling di Kampung Parit Awam Mukim Peserai. Nombor yang berjaya 53, kontraktornya yang berjaya adalah Mia Ziawa Engineering and Trading. Seterusnya, projek ke-14, kerja pembersihan anak sungai parit lintang separat 4 Mukim Simpang Kiri. Nombornya 81, kontraktornya adalah Perniagaan Keluarga Alaf Baru. Dan yang terakhir, projek ke-15, kerja pembersihan anak sungai parit lintang separat 1 dan parit lintang separat 5 Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 17, kontraktornya adalah Belantik Niaga. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Kini dijemput Tuan Pengarah Jabatan Pengairan dan Salinan di Johor untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk mengambil tempat. Seterusnya dijemput Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor untuk naik ke atas pentas diiringi bersama Tuan Pengarah Jabatan Pengairan dan Salinan Negeri Johor dan Jurutera Daerah GPS Batu Pahat untuk membuat cabutan undi. Dipersilakan. Yang Amat Berhormat akan mencabut sebanyak 15 undi. Dipersilakan. Projek pertama, kerja pembersihan anak sungai parit lintang separap 2 Mukim Simpang Kiri. Nombornya yang berjaya 97, kontraktornya Sahara Construction and Trading. Seterusnya, projek kerja pembersihan sungai parit lintang separap 3 Mukim Simpang Kiri. Nombornya 64, kontraktor Norhan Bina Enterprise. Seterusnya, projek kerja pembersihan anak sungai parit lapis separap dan parit ulu separap Mukim Simpang Kiri. Nombornya 78, kontraktor yang berjaya perniagaan dan pembinaan JNF. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai di Kampung Parit Separap Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 179, iaitu Syarikat Pembinaan Munira. Seterusnya, kerja pembersihan sungai parit separap darat Mukim Simpang Kiri. Nombornya 152, kontraktor yang berjaya Syarikat Sahati. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai parit Haji Rasul Mukim Simpang Kiri. Nombornya 121, kontraktornya Teguh Isani Enterprise. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai di Kampung Parit Padang Sari Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 52, iaitu kontraktornya Matnoh bin Rahmat. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai parit Padang Sari Darat Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 140, kontraktornya adalah kontraktor AP. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai di Kampung Parit Besar Mukim Bagan. Nombor yang berjaya 104, kontraktornya adalah Sahafiz Kontraktor. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai parit besar darat dan parit jalan Johor Mukim Bagan. Nombor yang berjaya 139. Kontraktornya adalah Jahidan Enterprise. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai parit Moen 1 Mukim Bagan. Nombor yang berjaya 87. Kontraktornya adalah Perniagaan Zan NM. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai parit Moen 2 Mukim Bagan. Nombor yang berjaya 19, iaitu Bina Jaya Zaidi. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Lorong 2 dan Lorong 3 Sungai Semberong Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 23, iaitu Bumi Azam Enterprise.
Dan yang terakhir, kedua terakhir, kerja pembersihan anak sungai Kampung Parit Karjo, Mukim Seri Gading. Yang berjaya nombornya 136, Fizmi Teras Enterprise. Dan yang terakhir, kerja pembersihan anak sungai di Kampung Parit Samion, Mukim Seri Gading. Nombornya adalah 26, kontraktornya Damai Alam Enterprise. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Dijemput Tuan Pengarah Jabatan Pengairan dan Sdn Negeri Johor untuk menyampaikan cederhati kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Terima kasih. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor mengambil tempat. Seterusnya, dijemput Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor untuk naik ke atas pentas. Yang Berhormat dipersilakan mencabut sebanyak 15 undi. Pertama, kerja pembersihan anak sungai. Kerja pembersihan anak sungai Parit Samion Darat, Mukim Seri Gading. Nombornya 67. 67, kontraktornya adalah Nyala Perkasa Enterprise. Projek seterusnya, kerja pembersihan anak sungai di Kampung Parit Haji Saleh Ros, Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 145. 145, Mira Bina. Seterusnya, kerja pembersihan Parit Haji Saleh Ros Darat, Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 93. Kontraktor yang berjaya QC Legacy. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai di Kampung Parit Bingan, Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 49. 49, kontraktor adalah M. Azali Enterprise. Seterusnya, kerja pembersihan Parit Bingan Darat, Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 144. Kontraktornya adalah Merak Jati Enterprise. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Lapis Sempadan Darat, Mukim Seri Gading. Nombornya yang berjaya 131. 131, Afwan Construction. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai di Parit Lapis Sempadan, Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 35, iaitu Imtiaz Construction. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Sikun, Sungai Sembrong, Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 77, iaitu Pemborong Yes. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Hamid, Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 86, iaitu Perniagaan Tumpang Tua. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Maimun Darat, Mukim Simpang Kiri. Nombornya 30, iaitu Faham Bina. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai di Kampung Parit Maimun, Mukim Simpang Kiri. Nombornya 111, Southern Star Solution Sdn Bhd. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Maimun 1 dan Parit Masuri 3, Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 27, iaitu Delima Merah Saujana. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Maimun 2 dan Parit Maimun 3, Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 63.
63 NH Construction and Enterprise. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Lintang 3A Darat Parit U Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 118 Syarikat Kontraktor Budiman. Dan yang terakhir, kerja pembersihan anak sungai Parit Lintang Separa 4 Parit Lintang 2A dan Parit Lintang 2B Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 89, iaitu Pertiwi Sejagat Enterprise. Terima kasih kepada Yang Berhormat Esko dijemput Tuan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran Negeri Johor untuk menyampaikan cedera hati kepada Yang Berhormat Esko. Terima kasih. Dipersilakan Yang Berhormat Esko mengambil tempat. Seterusnya, dijemput Yang Berhormat Ahli Parlimen Batu Pahat untuk naik ke atas pentas bagi membuat cabutan undi. Dipersilakan. Yang Berhormat dipersilakan mencabut sebanyak 15 undi. Kerja-kerja yang pertama, kerja pembersihan anak sungai Parit Buloh dan Parit Mamak Mukim Linau. Nombor yang berjaya kurang nampak 24 Bumi Construction Enterprise. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Balak dan Parit Kuntai Mukim Linau. Nombor yang berjaya 66, iaitu Nur Jaya Construction. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Abdul Rahman dan Parit Bangka Mukim Linau. Nombor yang berjaya 48, iaitu Luman Enterprise. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai di Kampung Parit Raja Ahmad Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 82, iaitu Perniagaan Maserina. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Raja Ahmad Darat dan Parit Lintang Raja Ahmad Mukim Simpang Kiri. Nombor yang berjaya 41, iaitu Kejuruteraan dan Pembinaan Al-Arif. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Andin Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 74, iaitu Pembinaan Zahiruddin. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Muhammad Taib Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 21 Botak Construction. Seterusnya, kerja pembersihan anak sungai Parit Sonto Mukim Tanjung Semrong. Nombor yang berjaya 16, iaitu Batu Putih Maju Sdn Bhd. Seterusnya, kerja pembersihan tebing Sungai Bekok Lama. Nombor yang berjaya 50 Maai Bina Enterprise. Seterusnya, kerja penyelenggaraan kolam takungan banjir di Taman Harmoni dan Taman Bukit Indah Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 62, iaitu Nauna Enterprise. Seterusnya, kerja penyelenggaraan kolam takungan banjir di Taman Peserai Jaya dan Taman Bintang Jaya Mukim Peserai. Nombor yang berjaya 107 adalah SHJ Bina Enterprise. Seterusnya, kerja penyelenggaraan kolam takungan banjir di Pusat Perniagaan Tiong Nam dan Taman Kenangan Lestari Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 28, iaitu Iban Enterprise. Seterusnya, kerja penyelenggaraan kolam takungan banjir di Taman Seri Gading Mukim Seri Gading. Nombor yang berjaya 46, iaitu KWIK Bina Enterprise. Seterusnya, kerja penyelenggaraan kolam takungan banjir di Taman Seri Mulia Mukim Sempang Kanan. Nombor yang berjaya 127, iaitu Zandra Diamond Enterprise. Dan yang terakhir, kerja penyelenggaraan kolam takungan banjir di Taman Mulia Indah dan Taman Seroja Indah Mukim Simpang Kanan. Nombor yang berjaya 2, iaitu Agenda Jaya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Batu Pahat.
Dijemput Tuan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor untuk menyampaikan cenderahati penghargaan kepada Ahli Parlimen Batu Pahat. Terima kasih, dipersilakan mengambil tempat. Tahniah kepada kontraktor yang berjaya bagi daerah Batu Pahat. Seterusnya dijemput Tuan Pegawai Daerah Batu Pahat untuk naik ke atas pentas bagi membuat cabutan undi bagi kontraktor simpanan. Dipersilakan. Untuk makluman, kontraktor simpanan ini akan dilantik seandainya ada kontraktor berjaya yang gagal memulakan kerja atau gagal menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan atau yang menolak tawaran kerja. Dipersilakan Pegawai Daerah Batu Pahat mencabut 10 nombor. Nombornya 91 iaitu Ilus Trading. Kedua, 69 iaitu Panorama Gemilang Enterprise. Ketiga, 112 Sumur Wang Enterprise. Keempat, nombornya 95, kontraktornya adalah Rezeki and Z Resources. A dan Z Resources. Kelima, nombornya 83, kontraktornya adalah 83, Perniagaan Sepakat. Keenam, nombor yang berjaya 71 iaitu Pembinaan Azhar. Ketujuh, enam, kontraktor yang berjaya Muhammad bin Said. Kelapan, nombornya 98 iaitu kontraktor Sakajong Construction. Kesembilan, nombornya 128, kontraktornya adalah Zulkifli bin Mazlan. Dan yang terakhir, nombornya 51, kontraktornya adalah Mat Hilmi Enterprise. Terima kasih kepada Tuan Pegawai Daerah Batu Pahat. Dijemput Tuan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor untuk menyampaikan cenderahati kepada Tuan Pegawai Daerah Batu Pahat. Terima kasih, dipersilakan Tuan Pegawai Daerah Batu Pahat mengambil tempat. Begitulah tadi cabutan undi bagi kerja-kerja di daerah Batu Pahat. Majlis akan diteruskan dengan cabutan undi bagi kerja di daerah Pontian. Sebanyak 116 kontraktor telah mendaftar bagi daerah Pontian, di mana setelah disemak hanya 43 kontraktor sahaja yang layak menyertai undi pada hari ini, manakala 73 kontraktor telah gagal kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sejumlah 11 kerja akan diundi bagi daerah Pontian, di mana skop kerja melibatkan penyelenggaraan sistem saliran dan perbaikan struktur jambatan. Dengan ini, majlis menjemput Wakil Rasmi Pegawai Daerah Pontian bersama Puan Fauziah Hanim bin Naubi, Jurutera Daerah JPS Pontian untuk naik ke atas pentas diiringi bersama Tuan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor bagi membuat cabutan undi. Dijemput urus dia untuk menunjukkan bola-bola pimpong untuk semakan. Terdapat 43 bola yang mewakili 43 kontraktor yang layak menyertai undi bagi daerah Pontian. Papan pertama dari nombor 1 hingga 30.
Papan kedua dari nombor 31 hingga 43. Dipersilakan wakil rasmi pegawai daerah pertanian untuk mencabut sebanyak 11 undi. Dipersilakan. Projek pertama, penyelenggaraan sistem saliran di parit 7, 10 dan parit 7, 16 serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Air Baloi. Nombornya 18 iaitu Kembara Engineering. Seterusnya, projek kedua, penyelenggaraan sistem saliran di parit 7, 11 dan parit 6, 38 serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Air Baloi. Nombor yang berjaya 20 iaitu Lembah Kota Enterprise. Projek ketiga, penyelenggaraan sistem saliran di parit 6, 39 dan parit 6, 53 serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Air Baloi. Nombor yang berjaya 26 iaitu Pembinaan Antan Jaya. Seterusnya, penyelenggaraan sistem saliran di parit 6, 36 dan parit 6, 34 serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Air Baloi. Nombor yang berjaya 5 iaitu Alaf Baru Enterprise. Seterusnya, penyelenggaraan sistem saliran di parit 6, 35 dan parit 6, 32 serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Air Baloi. Nombor yang berjaya 38 South Peak Ventures. Seterusnya, kerja-kerja penyelenggaraan sistem saliran di parit 7, 29 dan parit 7, 31 serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Sungai Pinggan, Pontian. Nombor yang berjaya 17 iaitu Kas Enterprise. Seterusnya, kerja-kerja penyelenggaraan sistem saliran di parit 7, 33 serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Sungai Pinggan, Pontian. Nombor yang berjaya 31. Perniagaan Seri Serkat. Seterusnya, kerja-kerja penyelenggaraan sistem saliran parit balas parit 855 ANB dan parit 8113C serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Benuk, Pontian. Nombor berkaitan 19 iaitu kontraktor jasa. Seterusnya, kerja-kerja membaik pulih dan membina semula Hendris jabatan di parit 851B serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Benuk, Pontian. Nombor yang berjaya 23 iaitu Masrinto Enterprise. Seterusnya, kerja-kerja membaik pulih dan membina semula Hendris Jambatan CD2 serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Benuk, Pontian. Nombor yang berjaya 30 iaitu Perniagaan Betak Warisan. Dan yang terakhir, kerja-kerja membaik pulih dan membina semula Hendris Jambatan ID1 serta kerja-kerja berkaitan di Mukim Benuk, Pontian. Nombor yang berjaya 25 iaitu Nur Selatan. Terima kasih kepada wakil rasmi Pegawai Daerah Pontian. Dijemput Tuan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor untuk menyampaikan cederhati kepada wakil rasmi Pegawai Daerah Pontian. Terima kasih. Dipersilakan wakil rasmi Tuan Pegawai Daerah Pontian untuk mengambil tempat. Seterusnya, dijemput Tuan Pengarah Pembangunan Negeri Johor untuk naik ke atas pentas sebagai membuat cabutan undi bagi kontraktor simpanan. Dipersilakan Tuan Pengarah Pembangunan Negeri Johor membuat cabutan undi sebanyak 5. Dipersilakan. Nombor pertama, nombor 1 Abdullah bin Rahman. Kedua, $39 Sri PJ Enterprise. Ketiga, $43 Zahrul Enterprise. Keempat, nombornya 21 MNS Benang. Dan yang terakhir, $28 iaitu Pembinaan Mandela and Enterprise. Terima kasih kepada Pengarah Pembangunan Negeri Johor dijemput
Pengarah Jabatan Pengadilan Saliran Negeri Johor untuk menyampaikan cerahan hati kepada Tuan Pengarah Pembangunan Negeri Johor. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua kontraktor yang berjaya. Senarai keputusan kontraktor berjaya akan dimuat naik di laman Facebook rasmi JPS Johor. Kontraktor berjaya akan dihubungi untuk pengambilan inden kerja di JPS daerah berkaitan.